Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 dan akan membentangkan tajuk mengenai cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif etika. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Zilawati binti Jibin, ID pelajar 2021956675 dan Muhammad Hairi bin Abdul Razak, ID pelajar 2020155111. Globalisasi dunia telah membawa kepada banyak perubahan dalam cara kita menjalani kehidupan dengan kemajuan teknologi maklumat. Ia telah memudahkan orang ramai berkomunikasi dan berkongsi maklumat, mengubah cara orang berfikir dan mempercayai sesuatu di negara lain tanpa campur tangan sesiapa. Dunia cyber dilihat mempunyai kesan yang besar terhadap cara kita menjalani kehidupan. Contohnya, mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. Selain itu, teknologi cyber sangat bagus untuk berkongsi maklumat dengan cepat. Kita dapat melihat, mendengar dan melakukan perkara di laman sesawang seperti kehidupan yang sebenar. Satu cara untuk mengukur sama ada negara itu maju ialah kelajuan teknologi maklumatnya. Jelaslah bahawa teknologi yang menguasai dunia ICT adalah penting untuk masyarakat. Ianya perlu dilindungi daripada disalahguna dan di samping meminimumkan sebarang akibat negatif. Umat Islam perlu bersedia menghadapi situasi ini. Etika digital dan akhlak Islam adalah penting dan mesti sentiasa diikuti. Cabarannya hebat, tetapi penting untuk bersedia untuk perubahan. Pada awal abad ke-21, John Naisbitt, tokoh pidato awam barat, berkata, bahawa daripada 10 perkara yang diramalkan adalah manusia akan lebih cenderung kepada maklumat. Maklumat dan teknologi semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan ia berubah dengan pantas, kata William Gibson, seorang pengarang fiksyen sains pertama yang menggunakan istilah dunia cyber dalam bukunya Neuromancer pada tahun 1984. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat perkara baik dan buruk tentang platform media digital. Media digital memudahkan kita untuk mencari maklumat tentang dunia di luar rumah kita. Maklumat ini boleh didapati di laman web, di dalam buku, di televisyen dan banyak lagi. Terdapat pelbagai jenis media yang boleh kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa contoh ialah Google, Facebook, dan dengan bantuan media ini, kita lebih mudah untuk melakukan kerja-kerja seharian. Jadi pada masa ini, remaja adalah golongan yang lebih tertarik menggunakan media sosial. Sehingga mereka tak sedar bahawa media digital ini boleh memberi kesan kepada mereka. Mereka mudah terpengaruh kepada unsur negatif dan budaya barat. Hal ini juga amat membimbangkan. Mereka juga menyalahgunakan peluang ini secara tidak wajar. Walhal platform inilah yang kita dapat pelbagai ilmu tambahan yang terbaik dan juga ilmu pengetahuan. Dari segi keharmonian keluarga, ibu bapa harus memainkan peranan. Jika ibu bapa terlepas pandang tanggungjawab untuk mengawasi kerana leka dengan media sosial, maka nilai kasih sayang sesebuah keluarga mula akan kurangan. Cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif etika. Dari sudut negatif, golongan remaja menghadapi pelbagai cabaran khususnya isu mengenai penggunaan cyber dan gejala sosial. Tambahan pula kemajuan trend semasa, rata-rata remaja menjadikan laman sosial media untuk menjalinkan hubungan sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, WeChat. Walaupun media sosial mempunyai banyak kelebihan, ia juga mempunyai kelemahan jika penggunaannya tidak terkawal. Golongan remaja sentiasa menjadi target penjenayah cyber kerana mereka mudah diperdaya. Selain itu, remaja juga mempunyai sikap acuh tak acuh dalam melindungi data pribadi seperti kata laluan dan lain-lain data. Hal ini menyebabkan tanpa mereka sedar, data mereka boleh jatuh ke tangan pihak yang tak bertanggungjawab. Sementara hal-hal lain pula, mereka boleh menjadi mangsa penjenayah cyber seperti terlibat dalam skamer, pelacuran, skandal seks bebas, penculikan dan pemerdagangan manusia. Baiklah, berikut adalah beberapa cabaran di dunia cyber. Yang pertama adalah menyebarkan pembohongan dan kabar angin. Penularan fitnah dan kabar angin oleh satu pihak bertujuan viral, fitnah atau menjatuhkan orang lain
adalah salah satu petanda teknologi ICT disalahgunakan. Contohnya, masa musim pilihan raya baru-baru ni pada 21 November 2022 yang lalu. Etika dan moral masyarakat dan negara diuji dengan pelbagai parti yang menyebarkan fitnah untuk meraih undi yang terbanyak. Fitnah adalah salah satu kesalahan yang amat berat mengikut prinsip Islam. Kuasa viral amatlah mempengaruhi orang ramai yang kerana media massa adalah sumber yang paling pantas untuk mendapatkan maklumat. Tapi adakah ianya benar? Selidik dulu baru sebar. Yang kedua, maklumat atau sumber yang tepat atau boleh dipercayai. Berita yang diterima sepatutnya disiasat sepenuhnya terlebih dahulu kerana kebenaran dan ketepatan maklumat untuk menghindarkan sebarang ideologi yang tak sepatutnya berlaku seperti memfitnah dan memburukkan orang lain kerana nafsu dan sifat dengki atau cemburu. Maklumat atau sumber yang sahih serta nyata amat penting bagi mengelakkan sebarang manipulasi sumber yang asli kepada yang tidak benar. Yang ketiga, melayari laman web negatif. Kajian Jerman mendapati bahawa menonton terlalu banyak filem lucah boleh mencerdaskan kesihatan otak. Penyelidik telah mendapati bahawa melayari web negatif seperti pornografi terlalu kerap boleh mengecilkan volume stratum. Tagihan ini seperti memupuk jenayah seks bebas. Tambahan pula, ketersediaan laman web lucah kepada setiap peringkat umur akan memberi impak yang tidak baik. Agama Islam juga sekeras-kerasnya menegah dari perbuatan mungkar dan zina. Kehadiran pelbagai laman web negatif nampaknya mempersoalkan kepentingan dan cara hidup insaniah yang dididik oleh Islam. Agama Islam jelas menyekat individu daripada melakukan tindakan yang tidak berat. Akibat daripada situasi ini, pelbagai masalah ketagihan seksual seperti perselingkuhan, pelacuran, HIV, AIDS, hubungan sejenis, LGBT dan hubungan terlarang sebelum perkahwinan telah berleluasa. Yang keempat, masalah remaja. Ketaksuban remaja terhadap ICT menyebabkan mereka menghabiskan waktu dengan telefon bimbit dan di internet cafe. Turut menimbulkan kesukaran pada pentadbiran sekolah, ibu bapa dan lain-lain lagi dalam menangani masalah kerana pelajar mengakses internet semasa dan selepas sekolah. Menurut agama Islam, setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap pengikutnya. Kawalan dan penjagaan yang berterusan akan membuatkan anak-anak tidak terlibat dengan gejala sosial. Untuk elakkan perkara lebih buruk terjadi, setiap ibu bapa perlu menunjukkan contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak mereka. Yang kelima, perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Permesejan teks pasti memerlukan penulisan yang ringkas. Akibatnya, dibawa sehingga banyak pihak yang mengamalkannya dalam komunikasi seharian, terutama kalangan remaja. Contohnya menggunakan perkataan yang dicampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. I nak ajak you pergi lunch lah, jom. Okey, untuk antara contohnya dan lain-lain cara yang sering digunakan remaja dan dewasa adalah meringkaskan perkataan. Contoh ayat seperti tulisan engkau, dia short form pendekkan menjadi KO je, kau je. Lepas tu Assalamualaikum menjadi pelbagai cara seperti akum, Assalamualaikum dan penggunaannya kini menjadi popular. Manakala perubahan gaya hidup oleh penjajahan budaya seperti Barat telah mengubah identiti manusia di kawasan termasuk cara berpakaian, sikap, cara makan dan minum serta hiburan. Pakaian tradisional pula kini menjadi pakaian untuk majlis-majlis perayaan saja. Yang keenam, aktiviti perjudian. Kafe internet telah digunakan sebagai aktiviti tempat untuk berjudi. Menurut pihak berkuasa tempatan, polis dan agensi lain, orang dewasa dan remaja semakin berminat dengan permainan video dengan bertemakan perjudian. Aktiviti perjudian tidak sesuai dengan nilai Islam yang secara jelasnya melarang perjudian. Firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-90 bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, korban untuk berhala, mengundi, nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hairi Abdul Razak. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Cabaran Dunia Cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif etika. Saya akan membuat perbentangan yang bertajuk keperluan etika dalam penggunaan cyber. Dunia cyber, teknologi telekomunikasi, internet sebenarnya mempunyai banyak manfaat dan kebaikan serta mempunyai sedikit keburukan. Di dalam kehidupan seharian di zaman serba canggih dan moden ini, internet digunakan secara meluas dan boleh dikatakan setiap pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini memerlukan internet. Oleh itu, ia telah memberikan banyak manfaat kepada kita dan masyarakat pada hari ini. Antara nilai-nilai murni, nilai-nilai yang etika yang perlu ada di dalam diri kita ialah satu, nilai murni. Nilai murni bermaksud sifat baik seperti hormat menghormati dan beradab mulia sesama manusia. Setiap pengguna di alam cyber haruslah menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri masing-masing supaya kita sama-sama dapat menjaga adab tata susila diri. Nilai etika yang kedua ialah nilai moral. Nilai moral dapat menurut Kamus Dewan didefinisikan ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Nilai moral ini perlulah disemai dan dibentuk pada peringkat usia muda agar jiwa belia pada hari ini lebih beretika ketika berada di alam cyber. Nilai etika yang ketiga ialah nilai kerohanian. Kerohanian atau rohani dalam maksud terhad merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Manakala dalam maksud yang lebih luas membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Nilai kerohanian membolehkan manusia mempunyai akhlak dan tingkah laku yang baik serta memelihara nilai-nilai itu walau apa jua perubahan yang berlaku di persekitarannya. Seterusnya nilai keempat, iaitu nilai budaya. Definisi budaya menurut Kamus Dewan adalah tamadun, peradaban dan kemajuan fikiran. Di dalam kehidupan sebenar, kebanyakan kita menjalani kehidupan berlandaskan undang-undang. Amat penting untuk kita menunjukkan nilai budaya yang positif kerana apa yang berlaku di sana di alam cyber akan mempengaruhi kehidupan seharian kita. Dan yang terakhir adalah nilai jujur. Definisi jujur mengikut Kamus Dewan ialah lurus hati, tulus dan ikhlas. Di dalam bahasa Arab, jujur bermaksud benar. Dengan nilai jujur ini, kita akan dapat menghindarkan diri dari kebohongan dan menerapkan nilai kejujuran ini semasa berada di alam cyber. Dalam menerima maklumat di alam maya,
kita disarankan untuk lebih berhati-hati dan selektif agar berita tersebut tidak membawa mudarat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling kita. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai ibu bapa berperanan amat penting dalam membendung penyalahgunaan semasa di alam cyber ini. Ini kerana alam cyber cumalah alat dan medium untuk kita mendapatkan maklumat. Remaja amat perlu dididik dan diperhatikan supaya lebih matang dalam menerima segala maklumat dan berfikir dahulu sebelum bertindak. Amatlah rugi sekiranya kita menjadikan dunia cyber yang penuh dengan maklumat itu sebagai gudang dosa. Semoga Allah melindungi kita dari perkara buruk yang boleh merosakkan hati dan iman kita. Sekian, terima kasih.